أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Al-Adab Mufrad karangan Imam Bukhari. Baik, kita lihat hadis hari ini ialah hadis yang ke-13, muka surat 11. Muka surat 11, sebuah hadis marfu'. Qala wa haddatsana Abu Nu'aim. Qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib. Ana abihi an Abdullah ibn Amr. Wa qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Faqala irja' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Menarik ya hadis tu. Sebuah hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia telah berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbai'ah, untuk ikat janji, bersumpah, dia bai'ah untuk berhijrah. Dan dia telah meninggalkan kedua ibu bapaknya dalam keadaan nangis. Kerana mak bapaknya si maunya pergi berbai'ah untuk berhijrah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah engkau kepada kedua-duanya dan engkau jadikanlah kedua-duanya ketawa sebagaimana engkau telah menjadikan kedua-duanya menangis. Kita tu masih lagi dalam bab hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Bukhari itu tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Baik. Kalau kita lihat di dalam hadis yang kita baca tadi, hadis ke-13, muka surat 11, ada pelajaran yang dapat kita ambil daripada sia, ialah satu, selama jihad yang berlangsung bukan fardu ain, maka tidak dibolehkan berjihad tanpa meminta izin kedua ibu bapa. Rupanya, kalau jihad dia bukan fardu ain, jihad yang sunat aja, mesti memohon izin ibu bapa. Ibu bapa si izin, si boleh pergi. Okay. Buktinya tadi kan Nabi, walaupun ibu bapaknya bukan Islamnya, masa ya kan tak nyasi Islam. Tapi nyaya tak Islam. Nabi kata pulang kau. Agak balik mak bapak kau. Suruhnya dua tetap seperti mana kau nyuruhnya nangis. Ke surat 11. Baik. Ianya. Pelajaran pertama yang kita dapat kita ambil. Jihad yang bukan wajib, bukan fardu ain, mesti minta izin ibu bapa masa nak pergi. Dan yang kedua, hadis ini merupakan dalil bahawa laki-laki tersebut melakukan jihad secara sukarela. Kerana Nabi enggan menerima baiatnya. Nabi sih mau ikat janji dengannya. Kerana mun jihad dia fardu ain, wajiblah. Semua pemuda wajib pergi. Okay?
Tapi oleh kerana jihad dia tadi atau bai'at dia tadi adalah sunat, maka Nabi SAW si mau membai'at wangnya untuk pergi jihad. Pulang kau je. Agak mak bapak kau nak nangis dek. Suruhnya dua tetap. Suruhnya tetap. Geletek kalinya lah. Biar tetap. Suruhnya tetap. Seperti mana kau nyuruhnya nangis, cemia kalau kau nyuruhnya tetap balik. Sampai cemia sekali. Hebat. Dan yang ketiga, perhatian Nabi SAW terhadap orang tua dan beliau menekankan untuk mencari keredaan ibu bapa. Okay, dalam benda-benda sunat, kita hendaklah mendahului ibu bapa kita daripada benda-benda lain. Kalau benda wajib, si boleh. Dan salat fardu, nunggah kita. Si boleh kita batal sembahyang kita. Tapi mau kita sembahyang sunat, mak kita nunggah, batalkan sembahyang. Agak. Sampai cemia sekali, Islam menyuruh. Apalagi lah jihad. Jihad ya kan, mempertahankan negara. Tapi oleh karenanya bukan fardu ain. Kalau jihad fardu ain, artinya negara kita dah diserang orang, maka wajib semua pemuda-pemuda wajib berperang. Ya, si perlu minta izin ibu bapa. Tapi kalau jihad ya jihad jenis sukarela. Macam kita nak jadi askar. Mak bapak kita madah jangan nak. Jangan. Sibuk. Kena reda kedua ibu bapa lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan keempat, keutamaan berbakti kepada orang tua, keagungan hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Hak orang tua ke atas kita. Hak kita ke atas orang tua. Ialah sentiasa membuat hatinya reda dengan kita. Sekalinya marah, kita berdosa. Walau apa sebab pun. Okay. Walaupun ibu bapa kita ya bukan Islam. Karena dalam Islam disebut dalam Al-Quran, wasahibhuma ma'rufa. Kalau mak bapak kita bukan Islam, maka hendaklah kita menggauli ibu bapa kita ya dengan kebaikan. Tapi kekufurannya kita jangan ikut. Tapi kepentingannya, benda yang diperlunya wajib kita supportnya dan memberi sesuatu yang diperlukan olehnya. Ia pelajaran daripada hadisnya. Kemudian kita lihat hadis seterusnya, hadis nombor 14 ya, hadis mauquf. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Syaibah qala akhbarani ibnu Abi al-Fudayk qala haddatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrata maula Ummi Hani ibnati Abi Talib akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an ila ardihi bil Aqiq فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdullah ibni Amr. Ayat hadis yang ke-14. Hadis itu daripada Abdurrahman bin Syaibah. Apa erti hadis ya? Daripada Abu Hazim, daripada bahwasanya Abu Murrah hamba kepada Ummu Hani binti Abu Talib. Dia beradik dengan Sayyidina Ali, Ummu Hani. Mengkhabarkan bahawa dia menunggang kenderaan bersama Abu Hurairah radhiyallahu an
menuju ke daerahnya di Aqiq, nama tempatnya. Maka apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu memasuki daerahnya, dia melaung dengan suara yang tinggi. Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abu Hurairah. Wahai ibuku. Nyebut salam. Artinya Abu Hurairah tu, setiap kalinya nak pergi daripada rumah yang dekat dengan rumah mak. Setiap kalinya nak berjalan, nak pergi atau nak pergi kerja, dia mesti lalu rumah mak nyebut salam. Ialah kerja. Nyebut salam. Dia nak memastikan maknya sehat sih. Salam tu kan doa. Nah. Apa salam berinya? Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia salamnya. Alaiki lah, kerana nyempuan maknya. Lalu ibunya menjawab. Maknya jawab. Apabila dia dengar maknya jawab, artinya maknya sehat lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata maknya. Jawab. Kita ada sih mulai mak bapak tu. Ya Allah. Jauh di sana. Sama serumah kadang-kadang si ibu salam. Masuk ke bus. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bukan setakatnya beri salam. Semoga Allah merahmatimu seperti engkau mengasuh aku ketika aku kecil, wahai ibuku. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dengan kita, mak. Kita jaga aku dari kecil. Dan kata, apa jawab maknya? Lalu ibunya menjawab, wahai anakku sayang. Ya bunaya. Ya bunaya itu artinya, wahai anakku sayang. Kalau ya ibni, wahai anakku aja. Bahasa Arab itu sedih. Ya bunaya. Lelaki. Menyempuan. Ya bunayati. Puan. Dan engkau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meredaimu seperti mana engkau berbuat baik kepada aku ketika engkau telah dewasa. Kau baik gimana? Walaupun aku jaga kau kecil dulu, tapi setelah aku tua, kau baik dengan aku. Setelah kau dewasa. Saya nak berjalan, singgah dulu. Seminit, 2 minit. Enggak mau apa. Assalamualaikum, mak. Sehat? Sehat. Bawa jalan. Tiap-tiap hari. Allah. Macam ni kita. Lagi orang Melayu tu adatnya beza. Adatnya suka ambil salam selalu. Sekali salam, tahun depan ambil salam lagi. Wah, Arab tu sih. Nya 10 kali temu kita, 10 kali ambil salam. Walaupun kita cuma berpisah hanya dalam beberapa minit. Kita orang Melayu kadang-kadang leju. Jawab, saya memula sini dulu. Cultural shock nak. Apa hal sidat tu? Satu kerja lain, ambil salam. Kerja. Orang mulanya, kaknya bertemu kita, Assalamualaikum Habib. Baik. Kaknya duduk lama sikit dengan kita. Ambil salam. Assalamualaikum. Kif halak? Apa khabar? Wah, tadi dah nanya 2-3 kali dah. Tanya lagi. Kita alhamdulillah, marhaba, ahlan wa sahlan. Kita perlu belajar cara jawabnya. Kadang kita orang Melayu menjawab Assalamualaikum salam aja, adanya macam-macam version. Kadang-kadang Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Dia jawab macam ni. Marhaba. Ya hala. Kadang-kadang nyebut ya hala. Okay? Ya style. Wah. Okay? Berbeza dengan kita. Jadi Abu Hurairah tu tadi, kalau kita lihat pengajaran daripada, kerana Abu Hurairah tu nama sebenarnya Abdullah bin Amrin. Ya namanya. Abdullah bin Amrin. Dalam hadis yang nyebut, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu aku kecil. Katanya tadi berdoa. Maknya jawab. Lalu ibunya menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku sayang, dan engkau semoga Allah membalasmu
dengan kebaikan dan meredai seperti mana engkau berbuat baik kepada aku ketika engkau telah dewasa. Ada mak bapak kita silakan. Terima kasih nak. Ada tak? Ada. Ini bukan budaya orang Melayu. Sebenarnya budaya Islam. Ibu kira Melayu Arab. Budaya Islam yang kacak cantik. Kan enggak boleh. Apa hal je kau tu setiap kali lalu mak kau bagi salam. Mau bagi orang Melayu benda yang macam itu siapa betul kau tak. Mun orang Melayu lah. Tapi itulah budaya Islam. Yang di-apply oleh yang diadaptasi oleh Abu Hurairah dalam menghormati ibunya. Setiap kalinya nak pergi kerja, nak pergi berjalan, mestinya lalu depan rumah mak dulu. Assalamualaikum ya ummi. Ya ummata. Salamullahi alaiki. Warahmatullahi wabarakatuh. Kena banyak tujuannya. Satunya tujuannya mendoa maknya. Salam doa. Kedua, nak mempasti maknya sehat. Artinya maknya jawab salam, artinya maknya sehat lah. Nah, ada bunyi mak jawab salam. Sehat hanya. Si cukup ya aja. Didoa lagi. Apa doa Abu Hurairah? Semoga Allah merahmatimu ya ibuku. Sebagaimana engkau mengasuhku ketika aku kecil. Maknya pun tahu yang anaknya itu anak yang jenis berbakti dengannya. Jawabnya, wahai anakku sayang, dan engkau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridaimu seperti mana engkau berbuat baik kepada aku ketika engkau telah dewasa. Coba tak bayangkan. Rumah saya kita mati. Kak mak terdoa kita. Syurga terus. Karena reda orang tua tergantung kepada reda Allah tergantung kepada reda orang tua. Kan hadis yang dibaca tadi dulu. Rida Allah fi ridal walidain. Mak bapak tu si reda dengan kita. Macam ni pun kau kuat ibadat. Allah si reda. Suruh kau semayang 1000 rakaat je. Jadi faedah. Saya ada faedah. Kerana reda Allah tergantung kepada reda kedua ibu bapa. Itu yang banyak orang si tahu. Banyak orang si tahu. Yang anggap benda biasa saja. Padahal benda tu serius. Serius. Jadi kalau kita lihat pelajaran daripada hadis tu, di antaranya ialah satu, hadis ini mendorong untuk senantiasa memuliakan ibu dan mendoakan kebaikan baginya dengan hati yang lapang. Ibu terutamanya. Bapak jugalah. Tapi oleh kerana ibu tu yang dekat dengan kita. Yang di rumah. Yang masak dan segala macam. Yang dekat dengan kita. Maka kita perlu selalu nyuruhnya gembira. Nyuruhnya happy. Tak. Gurukannya. Rinduknya. Yang kat kita siap adanya jadi rindu. Telefon ni kau nak siap datang. Kenaknya rindu kan? Camlah anak ya nyuruhnya hatinya gembira. Mana si ditingasnya ya. Ya si datang lagi. Apa? Cuma aku yang datang. Bukannya datang nak beri, nya lagi minta. Mak bapak selalu ningas-ningas macam ya. Adalah keistimewaan dalam hati ibu bapaknya tentang anaknya. Percaya? Halo, kau tak nak kau lama si datang. Tapi setengah anak ni si faham. Kenapa kita tu? Ni lah aku nak datang diajak. Allah jawapan yang buatnya luluh hati. Ada anak yang jawab macam ni. Gagu tu mak. Kasar dia. Gagu tu mak ni ya Allah nak datang rumah kita aja. So adik-adik lain juga. Walhal nya istimewa dalam hati maknya. Adalah sesuatu yang pola membuat maknya terkesan.
Jadinya rindu dengan anak seorang ya. Bukan artinya pilih kasih, diskriminasi, bukan. Macam kita yang kita dah ada anak besar kita kena itu. Antara anak-anak kita lah, anak kita 4 orang, 5 orang. Ada seorang yang kita sentiasa nak nangganya. Ada perasaan. Mun lama si ada, call. Ni kau nak si ada nak. Datang agak mas tu. Agak abas tu. Mu anak yang berbakti, awal lama sekejap kita datang. Padahal salah datang 5 minit. Si rugi, pahala kau besar. Nunggu kau. Kau mati masa on the way pergi agak mak kau, isi surga kau. Allah. Nutuk yang banyak si disedar oleh masyarakat. Sebab tenangga banyak orang zalim ke mak bapak. Si respect ke mak bapak. Karena benda hadis-hadis. Coba kita dah berapa lama belajar lah ada bumul furatul. Si habis-habis hadis tentang mak bapak nak. Macam-macam. Si habis-habis. Apa erti ya? Betapa pentingnya taatnya ibu bapa. Sampai Islam memberi isyarat. Hadis yang ada di beberapa banyak hadis. Belum di ayat Quran. Tentang berbakti kepada ibu bapa. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita nanggap pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ya. Ialah anjuran agar membalas salam dan mendoakan kebaikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Itu umumlah. Allah, Nabi nak ngajar kita, kalau orang beri salam, jawab salam. Jawab sama serupa dengan salam diberinya atau lebih baik daripada salam nak diberinya. Kerana ayat Quran ada nyebut. فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kan Quran. Apabila orang beri salam dengan kau, kata Allah, berilah salam, balaslah salamnya seperti mana salam yang diberinya atau salam yang lebih baik daripada salam yang diberinya. Fahayyu bi ahsana minha. Jadi, Assalamualaikum. Kan pendek. Kita boleh jawab, Waalaikumsalam. Enggak ni apa boleh. Tapi Allah sarankan, tambah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak. Semoga kau dapat rahmat, kasih sayang Allah dan mendapat keberkatan hidup. Ya, tambah. Tadi cuma salam sejahtera ke atas engkau. Kita jawab, dan ke atas engkau salam sejahtera. Dan ni ajak pun boleh. Tapi Allah nyaran, fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Jawablah salam seperti mana salam diberinya atau salam yang lebih baik daripada salam yang diucap orang dengan kita tadi. Kita rangganya tu tadi, maknya sama salam yang diberi oleh Abu Hurairah ya, sama panjang. Ada warahmatullahi wabarakatuh. Maknya pun jawab sama benda. Warahmatullahi wabarakatuh hujung. Kerana salamnya pak sepanjang gitu pada ya, jangan ni aja. Ni pak dia tambah lagi. Nah. Salam dengan wabarakatuh. Kan ni aja. Jadi Abu Hurairah beri salam yang paling indah dengan maknya. Assalamualaikum. Yang khusus untuk maknya. Bukan untuk umum. Kalau Assalamualaikum itu untuk umum. Itu salamun alaiki. Ki yang maknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Maknya jawab. Kita dengar maknya jawab. Wa'alaika. Kenanya ki deh. Maknya jawab ka. Wa'alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jawapan maknya. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Apa khabar? Kena tinggal bas kah? Doa. Baik. Ianya.
Anjuran agar memberi salam dan mendoakan kebaikan. Bukan aja beri salam. Doakan mak kita. Kita nangga doa Abu Hurairah dengan maknya tiap apa. Semoga Allah merahmatimu seperti mana engkau mengasuhku ketika aku kecil. Terima kasih mak. Kita besar aku dulu. Pernah ke kita ngucap tu? Tapi orang Arab yang selalu. Kawan-kawan saya nak sama belajar sini dulu. Kita nanggap budaya adanya di rumah. Masya Allah. Saya datang, mestinya salam cium tangan mak. Cium dahi mak. Bapaknya cium di situ. Cium tangan, cium di situ. Belah kanan. Kalau kawan belah kiri. Style orang. Tiap kali berjalan. Yang datang kuliah. Kadang saya pergi rumahnya. Padahal hanya si lejuknya kok. Malah bagi salam yang kejar. Ya pada, iya kan doa. Perbanyakkan doa. Salam ya kan doa. Okay. Mak yang sama serumah ngenya yang malam bagi salam. Yang nak pergi ke dapur. Assalamualaikum ya Umi. Kalau dia tunggah makan kan. Bagi salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah rumah ya. Walaupun si ada komunikasi yang lain. Salam memanglah. Ya tangga saya si ada dalam masyarakat Melayu. Ya. Kita jadi macam Iran. Itu kena. Ambil salam je. Ada shot ke wayah itu sikit. Mungkin kita anggap wayahnya shot. Padahal bukan shot. Kau yang shotnya. Si faham. Terbalik. Okay. Ya budaya Islam sih diterapkan dalam masyarakat Melayu. Okay. Budaya bukan budaya Arab. Budaya Islam. Okay. Sih diterapkan dalam masyarakat Melayu. Akhlak Rasulullah SAW ketika memberi salam. Jadi Abu Hurairah bukan ajaknya beri salam, malahnya mendoa. Maknya pun mak yang jenis hebat tu. Jawabnya salam, didoanya balik maknya. Terima kasih kau sampai dewasa kau baikkan aku. Aku dah tua, masanya lagi muda dulu. Kan mak kita lagi biak, kan mak kita lagi muda. Kita umur setahun, 2 tahun. Mak kita kan lagi umur 20-an. 30-an lagi kuat. Tapi kalau kita dah umur 40, mak kita dah umur 60. Nya udah mula sakit-sakit. Nya dah mula kurang berdaya. Siksa aktif dulu. Merlu siknya kita. Masaya lah nya merlu kita. Dulu nya git segar buga umur 20-an, 30-an kita git kecil-kecil. Siapa ngasuh kita? Berak kita siapa? Nyuci. Makan kita siapa? Masak. Pakaian kita siapa nyuci? Ini dah terberdaya sama saya lagi kecil. Tapi bersama berjalannya masa, kita makin dewasa, nya makin tua, makin dewasa, makin tua. Maka masanya merlu kebaikan kita. Baik tenangga mak Abu Hurairah tadi, kata doanya. Wahai anakku sayang, dan engkau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meredaimu seperti mana engkau berbuat baik pada aku ketika engkau telah dewasa. Aku dah tua, mengharapkan kasih sayang kau. Jangan diterengak aku dah tua, sensitif. Jangan lama gila ninggal aku. Jangan si dia abas, mak. Tu air raya tak tahu agak mak. Air seraya si. Ni, macam ni perasaannya. Rasa hilang. Kita dah tua dah tu. Mungkin muda kena tahu orang tu. Mungkin si terasa. Umur tak mencecah 60-an. 50-an akan terasa. Ni anak nak dibesar aku dulu. Oh. Yang nak ditimang. Nak cuci baju. Nak dia apa. Nak ada besar panjang. Macam hilang. Dah ada bini masing-masing. Dah ada anak. Perasaan kita. Baik kadang-kadang kita nak mak bapak kita macam jealous.
Jealous. Kita sebagai anak sepatutnya faham. Jangan kita lu anggap, wajah mak tu. Ya pun jealous juga. Kau belum jadi orang tua. Kau kelakar cakap, lah. Anak kau kecil-kecil. Kita belum merasa. Kena kita rasa jealous. Karenanya lebih mengutamakan keluarganya daripada kita. Sepatutnya si punya mengutamakan kita, balance lah. Dia balance. Untuk jaga perasaannya. Karena orang tua tu, makin umur kita tua, sensitif kita makin banyak. Makin jauh kita makin sensitif. Yang kita sebenarnya sih salah, kita rasa ya salah. Ayah mudah clash dengan anak ya, jadi kelahi. Anak yang si faham, yang akan kelahi, yang anggap maknya melampau, mak tu. Lewat je kita ya. Dia no. Anak yang si faham perasaan mak bapak. Mun anak yang fahamnya si akan ngeluar kata-kata ya. Kena nyagi muda. Anak gig kecil. Belum ada perasaannya. Tunggu kau anak kau dah besar. Bawa datang perasaannya. Sama macam cek ini tu. Saya pun saya merasa. Bila kita kedai ya, kita mikir tu pada perasaan mak doa abah dulu. Seperti perasaan aku kini. Kok sedawi yo? Kok terasa? No. Dulu kita marah dengannya bunyi ya. Dengannya tang malah ni yo kita pergi ngagaknya. Dulu kita marah. Karena kita masa lagi kuat, lagi belum nikah kah ataupun bau nikah, lagi tengah berbulan madu. Si peduli dengan orang tua. Mas saya. Tapi setelah kita makin tua, makin dewasa, mak kita makin tua, kita makin dewasa, mak kita makin tua, kita makin dewasa. Kita dah makin besar, dah berbini, dah beranak. Dah datang perasaannya lah kita. Tapi mak sama saya udah mati. Macam saya, mak saya dah meninggal tahun 1998. Abah saya meninggal 2009. 2009. Apabila datang perasaannya, masanya meninggal dulu 1998, kita masih belum ada perasaannya. Kita lagi muda sikit, umur dalam 40-an. Apabila perasaan dia datang, dia dah mati. Kita sih dapat nak cover benda yang balik. Siapa cover? Menyesal lah. Ada satu kesesalan dalam jiwa kita. Terbuku. Makanya orang yang masih ada mak bapak, janganlah. Dengarlah nasihat-nasihat dalam Al-Adabul Mufrad. Besar gila pahala kita buat baik dengan mak bapak kita. Dan besar gila dosa kalau kita mengecil hati orang tua kita. Terlalu besar dosa. Salah satu dosa yang paling besar ialah orang yang mengecil hati mak bapaknya. Sih masuk akal kita ya. Pelik nak fikiran kita. Memanglah namanya orang tua. Jadi muda lu ni ada pikiran macam ni. Kita yang perlu faham. Bukannya perlu faham. Kita. Dia dah tua. Pikirannya dah mula lemah. Mula lemah. Ingin dimanja. Ingin anak yang selalu berada tepi-tepinya. Dan cucu-cucu ada tangga. Saya perlu beri duit. Datang aja. Duit nombor 13 duit ya. Yang pertamanya ialah kehadiran kita ya. Bersama mak bapak kita. Ya yang didamba olehnya, yang diperlu olehnya. Sebaik kita nangga pelajaran yang ketiga daripada hadis ya, puncak keinginan seorang ibu adalah Allah memberikan kebaikan dan redha kepada anaknya. Ya. Ya.
paling diharap oleh mak bapak kita apa? Mudah-mudahan anakku mendapat reda Allah. Pagi, petang, siang, malamnya berdoa. Ya Allah, redalah kepada anak-anakku ya Rabbi. Jadikanlah anak-anakku anak yang saleh. Selalu berdoa. Ada yang diajar oleh Nabi. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik. Doa untuk anak-anak. Mak bapak kita tadi berjaya tu. Kita takkan berjaya. Si ada pergi ngemis minta duit untuk pergi raya si. Berarti kita berjaya walaupun kerja kita si seberapa tapi kita berjaya. Si ada mengeluh kepada minta sedekah. Dari sini kejayaan kita. Kita si lepas daripada doa mak bapak kita dulu. Mak bapak sekalinya berdoa, ya Allah, berilah pekerjaan yang layak, yang baik kepada anakku. Walaupun si berpangkat. Supaya si jadi peminta sedekah, jadi segala macam. Jadilahnya anak yang baik, anak yang ada duit, anak yang berdiri dengan kakinya sendiri. Mungkin doa mak bapak kita dulu ya. Yang kita anggap, oh usaha aku 100%. Usaha kau bukan 100% berjaya. Yang paling berjaya ialah doa mak bapak sekali yang angkat tangan. Mendoa kebaikan kepada kita. Terbuka pintu langit nun. Sebab saya madah tadi orang yes, apabila bertemu dengan mak bapaknya, minta mak bapaknya berdoa. Ada anak kawan saya Ahmad nama. Ahmad apa nama family name. Saya selalu pergi ke rumahnya. Saya pulang, mak, doa aku mak. Ya ummi, udu'uli ya ummi. Maknya pun Allahumma. Adanya kau reju ke nyawa kau malam minta doa ya. Ai, mak aku dah mati, siapa lagi nak doa aku? Kebetulannya masih hidup tu aku malam minta kerana doanya makbul. Doanya mustajab. Sekali yang angkat tangannya ke langit ya, terbuka pintu langit nun. Hebatnya mak bapak. Cuma kadang-kadang kita sih ngambil peluangnya. Kita lulekang anak bini tempun aja. Tanpa mikirnya. Tenaganya macam sehat. Udah. Tangga terluarnya macam sehat. Jiwanya ingin sesuatu dari kita situ. Kadang-kadang mak bapak tu nya si mau minta. Nya ingin sesuatu punya si mau minta. Kadang si mau usaha nak. Kelak kita anak dah dewasa kita terasa. Kadang-kadang kita perlu benda simple aja. Ke klinik minta hantar mak lo sekejap, hantar abah lo sekejap. Sebenarnya apa? Kita boleh drive tapi nak bermanja. Dan manja mak bapak dengan kita ya. Berpahala kita bukan free. Besar pahala. Besar pahala. Kita sih mau hantar. Ni apa nak hantar aku tu ragu tu mak. Nak kerja kita tu. Ya macam-macam lah alasan. Pergilah bapak kita dengan hati sedih. Macam ni. Kan tadi hadis. Reda Allah tergantung kepada reda kedua ibu bapa. Apabila ibu bapa kau si reda kau, si selamat hidup kau. Si kini tu mungkin esok. Si esok mungkin kau dah tua lah. Kadang-kadang balasan Allah tu nya si kini. Nya takes time. Sakau git muda mungkin kau si terasa balasannya. Kelak kau dah mula tua kedaknya. Nya dah mati. Dua kedaknya. Datang perasaannya juga. Oh, tu padu perasaan mak bapakku dulu. Masa aku git muda, aku macam sakit hati dengan yang ngadu macam-macam. Aku tu dah mula datang perasaan ke Datuk juga. Tapi nak cover balik, mak bapak udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Menyesal terbuku dalam jiwa kita. Menyesal ya Allah. Ya Allah. Macam ni nak malam. Okay? Sebab kita nangga dalam buku Al-Adabul Mufrad tu
banyak hadis-hadis untuk supaya kita mengambil berat kepada ibu bapa kita. Jaga hatinya. Dan ibu bapa yang baik ialah yang sentiasa berdoa kepada anak-anaknya supaya Allah meredai anaknya, supaya anaknya hidup layak, hidup yang sesuai. Si minta-minta dengan orang, ya doa kita dengan anak-anak kita. Lulus dalam pelajaran dan sebagainya. Si pembelajaran tinggi, kurang-kurangnya dapat kerja, dapat menghidup kehidupannya, selamat kehidupannya. Ya berkat doa ibu bapa kita. Okay? Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hadis seterusnya, babu uquqil walidain. Nah, di sini ya. 15. Itu khusus yang derhaka. Uquq itu artinya derhaka. Bab pada menyatakan derhaka kepada kedua orang ibu bapa. Uquq. Okay? Uquq itu derhaka. Kurang ajar lah. Dengan mak bapak. Hadis itu hadis marfu'. Haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal. Qala haddatsana al-Jurairi. An Abdul Rahman ibn Abi Bakrah. An abihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawluz zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Dia hadisnya. Daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah. Daripada bapanya yang dia telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apakah kalian mahu aku khabarkan dengan sebesar-besar dosa besar atau dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Ini ada dosa besar saja. Itu dosa besar yang paling besar. Ada 3. Disebut dalam itu. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Para sahabat menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Baginda SAW telah bersabda, dosa besar yang paling besar, menyekutukan Allah. Yang paling besar. Syirik. Apa aja bentuk syirik lah? Orang kafir, ya syirik lah. Kadang-kadang orang Islam, tapi syirik. Agak ada bomoh, agak ada dukun, percaya dengan benda-benda khurafat, benda-benda karut, jimat, segala macam. Ya syirik. Kalau orang kafir, jelas-jelas syirik. Nyembah berhala. Tu orang Islam tu. Islam, tapi percaya dengan benda-benda kedaya. Si terasa dirinya dah melakukan benda syirik. Dan benda syiriknya adalah akbarul kabair. Nyebut tadi. Dosa besar yang paling besar. Tiada dosa besar lagi daripada dosa ya. 3. Pertama tadi syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Setelah syirik dengan Allah, dosa paling, dosa besar yang paling besar, nombor 2-nya, derhaka kepada kedua ibu bapa adalah dosa besar yang paling besar. Kalah dosa zina. Kalah dosa minum arak. Kalah dosa ngisap dadah. Kalah dosa curi. Dosa kepada kedua ibu bapa adalah dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Main. Jangan main. Baik, kalau kita lihat lagi yang ketiga, dan perkataan az-zur, berbohong, suka pebula. Dan persaksian palsu, membuat tuduhan palsu. Terus menerus Rasulullah mengulanginya sehingga aku perawi berkata,
Kalaulah sekiranya Rasulullah itu dia. Nabi ulang balik. Ulang. Dosa pertama ialah syirik. Kedua ialah derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga ialah berbohong dan persaksian palsu. Nabi ulang-ulang. Sahabat lejuk dengar. Berhenti ke Rasulullah. Takut kami dengar. Ya, laita. Kita dengar bahasa Arab. Laitahu sakata. Alangkah baiknya Nabi diam lagi. Malang ulang berpuluh kali. Nak madah betapa seriusnya dosa tiga. Laitahu sakata. Alangkah baik ibu Nabi diam. Ibu ulang-ulang. Lejuk dah kami dengar. Buat kami jadi takut. Nabi malang ulang. Dosa besar yang paling besar ialah syirik kepada Allah Ta'ala. Kedua, derhaka kepada ibu bapa. Ketiga, sumpah bulak dan berbohong. Nabi ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Sampai lejuk dan sahabat dengar. Kena Nabi ngulang. Apa arti Nabi ngulang? Nabi ngulang ya, nak madah benda yang serius. Nabi sih akan ngulang sesuatu kalau benda yang serius. Macam dalam hadis melarang marah. Nabi ulang 3 kali, Pak. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Faraddar birara. La taghdab. Sahabat kata berhenti ke Rasulullah. Jangan suka marah. Jangan suka marah. Jangan jadi panah baran. Marah ya kerja lain. Jangan marah. Nabi ulang sampai sahabat si sanggup dengar. Di banyak hadis yang kedaya benda serius, Nabi akan mengulangnya beberapa kali. Nak nunjuk betapa serius dan patut kita ngambil attention benda ya. Bahawa benda ya adalah dosa besar yang paling besar. Patut dijauhi. Karena balasan di akhirat kelak terlalu teruk kepada orang yang derhaka kepada ibu bapa. Okey? Sampai jam sekali. Baik, apa pelajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang kita baca tadi? Ada beberapa. Pertama, dosa terbagi menjadi 2. Iaitu dosa besar dan dosa kecil. Ada satu lagi dosa namanya dosa besar yang paling besar. Dosa besar biasa macam minum arak, zina, curi. Ia dosa besar. Yang ada dosa kecil. Kita nanggak aurat orang. Kita nanggak main bol, nanggak orang lelaki. Makai bola pendek, lalu lalang nyepak bola. Ya dosa kecil je. Bunda selalu bila dia dosa besar. Okay. Tak pergi ke shopping komplek, nanggak ada amoy-amoy makai bola pendek. Ya dosa kecil. Malah tetangga-tangga, tangga lagi. Bunda duduk 3-4 kali tangga, jadi kecil lagi, dia besar. Dan ada dosa yang besar, dosa besar yang paling besar. Ini dosa tadi. Kita perlu tahu. Yang perlu kita jauhi ialah dosa besar yang paling besar. Kayak dosa besar biasa. Kayak dosa kecil itu alhamdulillah dengan kita salat, dengan kita berwuduk, dosa kecil tak habis. Amalan saleh kita memakan dosa. Tapi dosa besar simpan dia habis. Kecuali dengan taubat. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampunkan dosaku dan aku bertaubat kepadanya. Perkataan taubat perlu ada. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampunkan dosaku ya Allah dan terimalah taubatku. Dan aku bertaubat kepadamu. Ya, tanda taubat. Kita sih nyebut ya, kita sih taubat. Astaghfirullah aja. Astaghfirullah. Ya, bukan belum taubat.
Dia cuma minta ampun aja. Mungkin lagi kita ngulang lagi dosa yang sama. Makanya perlu wa atubu ilaih. No, dia ajar Ustaz Fatihiyah, you know? Allahumma anta rabbi wa atubu Allahumma firli wa tub alayya. Innaka anta tawwabur rahim. Bagus ya? Allah yarham Ustaz Fatihiyah yang ajar Ustaz dulu. Yang selalu juga baca ya. Rabbi firli wa tub alayya. Innaka anta tawwabur rahim. Rabbi firli artinya ya Allah ampunkan dosaku. Wa tub alayya. Terimalah taubatku. Innaka anta tawwabur rahim. Sungguhnya engkau Tuhan yang maha menerima taubat. Karena dosa besar, nyasi akan habis, nyasi akan diampun, kecuali dengan kata-kata taubat. Dosa kecil, nya terhapus dengan kita semayang, dengan kita puasa, dengan kita bersedekah, dengan kita berwudu, dengan kita pergi umrah, dosa kecil habis. Nya habis sendiri dengan amalannya. Dosa besar sih. Dosa besar aja si habis kecuali dengan taubat. Apalagi lah dosa besar yang paling besar. Lah macam dosa nak 3 deh. Dosa besar yang paling besar. Lagi lah si dapat diampun kecuali dengan taubat. Dia juga dosa antara kita dengan manusia. Kita pernah mula salah dengan manusia ya. Allah sih ngampun dosa kita dengan manusia kecuali kita minta maaf kepada orang yang kita mula dosa dengan. Kata kita curi haknya. Kita ambil pennya. Pen tu murah. Apa ke RM2 sikit. Kita rasa RM2 yang murah. Si hal kita ngambil. Tapi ia dosa. Dosa kita dengan manusia. Kan itu haknya. Macam ni cara taubat? Astaghfirullah. Si diampun. Waktu ba'alaya. Si diampun juga. Waktu ba'alaya tadi istighfar. Ia dosa khusus untuk dengan Tuhan. Ya kan ada 2. Dosa kita dengan Tuhan. Dosa kita dengan sesama manusia. Dosa kita dengan Tuhan, kita boleh minta ampun direct dengan Tuhan dengan beristighfar, bertaubat dan sebagainya. Tapi dosa dengan manusia, kita perlu mengembalikan barang yang kita ambil tadi dan mohon maaf kepadanya. Selagi nyasik maaf, selagi ia dosa kita dengan sesama manusia, si diampun. Dan Allah si mau ngampun. Karena ya bukan dosa dengan aku, kata Allah. Ya dosa kau dengan sesama manusia. Berarti kita nanggas itu, dosa kita dengan sesama manusia lebih sulit untuk diampun kalau kita sih mohon maaf kepada manusia tersebut. Berbanding dengan dosa dengan Allah, Allah Tuhan maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Manusia ni, si betah pun nak maaf kau ya. Dah. Hantar balik barang diambil ke dulu. Bawa ku maaf kau. Ni barang dah habis makan. Curi rambutan tak nak. Ni barang dah habis. Ni kaya. Bayangan rega lah. Berapa rambutan curi kau? Sekilo. Bayar sekilo. RM20 sekilo. Zaman COVID tu. Bayar. Okay? Bayar. Mau benda kecil-kecil. Mau benda besar-besar. Curi kereta orang. Dah dijual kereta. Kereta harga puluhan ribu. Macam ni. Dapat? Mesti pergi balik. Dosa dengan manusia si diampun. Allah si mau ampun dosa dengan sesama manusia. Kena ada kaitan kan. Jadi dosa dengan sesama manusia adalah lebih susah untuk kita memohon maaf daripada manusia tersebut. Dosa dengan Allah, Allah maha pengampun. Maha penerima taubat. Okay? Dosa dengan ibu bapa, ya 2. Dosa dengan Tuhan dan dosa dengan mak bapa. Sebab ya dosa dengan mak bapa ya. Dosa kabir akbarul kabair yang nyebutnya.
dosa besar yang paling besar. Karenanya dua dosa kita sia. Dosa dengan Allah, kerana Allah melarang dahaka dengan ibu bapa. Kita dahaka kita berdosa dengan Allah, sikit lagi kita berdosa dengan mak bapak kita. Perlu minta maaf. Menyegi hidup, bolehlah minta maaf. Ya pun sekali setahun minta maaf. Raya aja. Mu mati sebelum raya, dah. Patutnya tiap hari macam kawan saya Ahmad tadi. Tiap hari dia minta ampun mak. Peluk dia maknya. Mak, maafkan aku kalau kau dah salah. Dari pagi sampai petang. Ada perangai aku suka lah kita. Maaf, mak. Maknya ada maaf. Mak maaf kau semua. Mak tu kan sayang dengan anak. Dia maafkan. Kecuali anak ada laluan gila. Jadi dosa dengan mak bapak, dua dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada ibu bapa. Perlu mohon ampun dengan Allah, perlu minta maaf dengan mak bapak. Si minta maaf, si hilang. Dimbak sampai ke akhirat. Kita akan bertemu sini lah. Nganya. Akhirat bukan tempat memaaf, tempat menerima seksa. Akhirat bukan tempat minta maaf. Minta maaf situ. Macam ni lah. Kita pernah dahaka dengan mak bapak macam ni. Mohon ampun je lah. Olah kebaikan banyak-banyaknya. Muna bersedekah RM10, RM5, niat kenya. Macam ni lah. Olah banyak amal. Sedekah RM2, RM1 ke pahala aku, RM1 ke pahala mak dan bapak. Sedekah roti, beli 2 bantal, sebantal roti tu ke pahala aku, sebantal tu pakai mak bapak. Beli nasi lemak, RM2. Tahu ya? Nasi ayam penyet kah? RM1 ke pahala kita, RM1 pakai pahala mak bapak kuno dah meninggal. Kita banyak lagi duit, beli apa? Ekon, wakaf atas nama mak bapak kita. Kerana kita nak, dulu kita pernah dahaka dengannya, minta maaf si sempat, dia dah mati. Macam ni kita nak mula baik dengannya, perbanyakkan pahala untuknya. Kemungkinan di akhirat kelak, dia reda dengan kita, Allah madah anak kau insaf setelah kau mati. Dia dulu pernah dahaka dengan kau, tapi dia sedar lambat, kau dah matinya bawa sedar dengan dosanya dengan mak bapak. Dia nak minta maaf dah kau set lagi. Makanya mula banyak kebaikan untuk kau. Kata Tuhan madangnya. Ekon RM2 diwakafnya ke nama kau. Disuruh di masjid. Kipas angin RM4. Quran RM10. Bulan puasanya sedekah koma dengan orang-orang miskin. Mula korban niatnya untuk kau. Daging dia sedekahnya untuk pahala mak bapak. Mula sedekah jariah banyak-banyak. Dan dia sentiasa berdoa dengan kau. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Kasihanilah kepada mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani aku semasa aku kecil. Selalu berdoa tiap hari. Macam ni. Kau reda dengannya kah? Tuan anaknya. Oh ya Allah, aku reda. Keluarkannya dari neraka. Bau kita dapat keluar. Muhammad kata, si ibu tandahnya lah neraka aja. Tak, siapa keluar. Karena reda Allah tergantung kepada reda kedua ibu bapa. Jangan lupa hadis nak dibaca kita dulu, awal-awal dulu. Reda Allah fi redal walidain. Reda Allah tergantung kepada reda kedua ibu bapa. Ibu bapa si reda, Allah si reda. Ibu bapa reda, Allah reda. Tinggi martabat ibu bapa ya. Tiada manusia yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah selain pada ibu bapa. Kita dah pernah merasa berdosa dengan mak bapak kita, perbanyakkan melakukan kebaikan untuknya. Sebut namanya.
Salah satu lagi dalam hadis yang ada, kaum kerabatnya boleh baik. Katalah, mak bapak kita masih ada adik-beradiknya. Buat baik dengan adik-beradiknya. Dia dalam hadisnya. Dengan anak buahnya. Buat baik. Dengan kawan-kawannya dulu. Masanya hidupnya banyak kawan. Kita mula baik dengan kawannya. Di mana mak bapak kita baik dengan kawan-kawannya, kita. Itu kadang-kadang kita tu, bila mak bapak dah mati, kawan-kawan mak bapak kita kita tahu sini dah tu alamat kita tahu. Jadi mula baik. Walhal dalam hadis Nabi ya, ialah berbuat baik dengan kaum kerabat ibu bapa kita setelahnya mati. Ya salah satu cara kita memohon ampun daripadanya dan berbuat baik kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat ibu bapa kita yang selalu ngenyam masa hidup dulu. Kita kadang-kadang si peduli. Nah, kadang-kadang anak Haji ya dulu si kedak bapaknya dulu. Bapaknya dulu nangga kita dia jauh dah. Assalamualaikum, apa khabar kita tu anaknya. Kita si nego, lu si nego. Saya dah kedak bapak. Kan Jahit jadi nama ya. Tahu tak, Jahit nama disebut ya memberi kesan kepada mak kita, bapak kita dalam kubur. Ada efek. Sebab dalam hadis yang nyuruh kita, salah satu cara membalas budi baik mak bapak kita setelahnya mati, kita siapa nak mula baik dengan yang darati, ialah dengan buat baik dengan kaum kerabatnya, adik-beradiknya, dan dengan anak-anak buahnya, petunggal kita lah, anak buahnya. Dan Tok Petunggal si dia agak lagi. Bapak kita dah mati, dah. Dengan petunggal-petunggalnya pun kita dah si ngelala lagi. Si berjalan lagi. Raya apa si berjalan, bila apa si semua si berjalan. Kena lupa. Tapi mak bapak kita menerima akibatnya. Ada connection. Besar tanggungjawab kita tu sebenarnya. Cuma juga kita kelak, anak kita mula kita. Mau kita mula kedaya dengan mak bapak kita, anak kita akan Allah suruh balas cuma juga. Mau kita mula jahit dengan mak bapak kita, pasti kita akan dipolah jahit dengan anak-anak kita. Allahnya balas cuma. Si punya balas dengan secara fizikal, jiwa kita. Si tenang. Akan dibalas. Ya bahayanya. Allah akan balas. Seperti mana kita jahit dengan mak bapak, cemialah anak-anak kita jahit dengan kita. Sebenarnya kita kurang ajar dengan mak bapak tak kena. Cemialah anak. Tu anak lagi kecil, memang si nampak kurang ajar. Nyagi kecil, nyagi malu kita. Makan, kita beri makan ni, berani. Kelaknya dah dewasa, dah ada gajinya pun, dah ada bininya pun, nasihat kita nangga. Baik kesihnya. Atau Allah balas balik. Kau lupa. Macam mana kau dengan mak bapak kau apabila kau dah kerja. Ayalah anak kau jadi macam ni. Nyesal. Ya, pada nyesal lagi. Dibalas kontan oleh Allah SWT. Karena dosa yang kedua ibu bapa ikut dalam hadis yang sahih akan dibalas di dunia secara kontan dan dibalas di akhirat. Dua tempat dibalas. Ada dosa dibalas di akhirat aja, di dunia sih. Ada dosa dibalas di dunia aja, di akhirat sih. Dosa dengan ibu bapa dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Dua-dua sekali. Sebab ialah dosa dengan ibu bapa tadi termasuk akbarul kabair dalam hadis tadi. Dosa besar yang paling besar. Okey? Dan pengejaran seterusnya kita nangga dalam hadis derhaka kepada ibu bapa tadi, ancaman keras atas perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan perkataan palsu dan atau batil. Dua benda. Kita kasar, derhaka, ngecik hatinya. Sebab dalam Quran, wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima.
Jangan kau berkata kepada ibu bapa kau, kita ya. Lama sang. Wala taqul lahuma uff. Kita ya. Kita ya dah tua ba. Ibu ragu. Kita ya. Ya nyebut ya pun berdosa. Macam ni lah. Sebut perkataan baik. Allah di ujung ayat. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada mereka berdua, bapa dan mak kita, dengan perkataan karim. Apa arti karim? Qawlan karim. Lemah lembut, sopan santun. Pilih perkataan yang terbaik untuk kelakangannya. Jangan kelakang orang tua macam kelakang kawan-kawan. Sama standardnya kita. Baku berkau. Ada orang mak bapaknya baku berkau. Si sesuai. Aku mak. Si sesuai. Saya mak. Atau sebut nama. Habib punya mak. Ya terbaik dengan saya. Makin nama kita. Habib punya te. Nanti kita madah tempuh. Daripada aku. Sama macam kelakang orang standardnya kita. Kenapa lah bezanya? Pakai perkataan saya lah. Orang Kelantan yang pakai ambo. Bahasa Kelantan bagus. Ambo. Ambo tu amba lah. Ambo. Okay. Mau bangsa kami orang wan-wan tu pakai perkataan ulun. Sebab pun tu ulun mak punya. Ulun tu artinya orang rendah lah. Kotan kita merendah sama bapak tadi. Kita pakai perkataan ulun. Ulun. Ulun nak kesinun dulu. Ayah orang bangsawan je lah. Pakai ulun. Ayah bagus perkataannya. Merendah diri kepada orang-orang yang lebih tua kepada kita. Orang Melayu biasa, tangga saya, banyak pakai aku kau nak. Mama bapak. Aku kau. Apalah salah nyebut kita. Apalah nyebut kami. Lebih bagus. Masa seorang nak. Kami. Daripada aku punya. Kami. Kami lebih halus dengan saya. Kalau bahasa Sarawak. Kami. Kami daripada kami lah. Menjadi Sarawak jadi kami. Ya tadi. Derhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling besar. Ya pelajaran kita tahu. Dosa yang besar yang paling besar. Macam yang saya dah urai tadilah. Panjang lebar. Dan keempat, penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Dosa lain tadi. Suka berdusta, pembulak. Ya dosa besar yang paling besar juga. Kena akibatnya, risikonya besar orang pembulak tu. Kami guru aja, walau orangnya dah serius. Nabi melarang, walaupun dalam berguru, si boleh bulak. Karena kadang-kadang orang sebelum kita madah kita berguru tu, yang anggap nak dipadah kita yang benar. Yang ambil serius. Kemungkinan ada risiko. Sebab ya dosa besar yang paling besar juga ialah orang yang suka berdusta dan sumpah berbulak. Sikit-sikit bersumpah. Wallahi, walaupun pula. Yang guna nama Allah bersumpah, tapi sumpahnya sumpah pula. Macam orang bisnes kadang-kadang. Wallahi kami beli itu mahal. Wallahi beli murah. Pula. 40 kami beli. Hanya beli 20 enggak. Apa pula yang bersumpah? Dia nyebut nama Allah ke? Wallahi ya. Kan sumpah ya. Ya namanya sumpah palsu. Benda bulak tapi nya makin nama Allah. Makin nama Allah boleh bulak. Mula bulak makin nama Allah.
Tentulah Allah marah. Sebab dosa besar yang paling besar. Kau guna nama aku pakai keuntungan duniawi kau. Perendai dia beli kau enggak 30 20 ringgit. Kau madah dengan orang kau beli 40 ringgit bersumpah dengan nama aku. Mesti bersumpah okeylah. Tu bersumpah. Wallahi aku beli 40 ya. Ya aku jual 50 ya. Wah 20 enggak yang beli. Lebih bagus kau sih pun nyebut lah. Diam je siapa orang beli. Beli sih pun. Si perlu bersumpah. Bila kau bersumpah nyebut nama Allah sebenarnya. Kau dah mula pula makin nama Allah. Tanpa kita sedari, kita mengguna nama Allah untuk pebula. Sebab dosa pebula dan sumpah palsu adalah salah satu dosa besar yang paling besar. Sama dengan dosa syirik tadi, sama dengan dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Karena dua dosa. Dosa kita pebula, dosa kita dengan Allah. Kerana Allah melarang kita pebula dan sumpah palsu. Kedua, dosa kita dengan wangnya. Kita perlu minta maaf dengan wangnya. Sama macam dosa dengan mak bapak tadi. Dua dosa kita. Dosa kerana kita derhaka, kerana Allah melarang kita derhaka. Kedua, dosa kita dengan mak bapak kita. Dapatkah kita minta maaf? Menyagi itu. Menyadah inna lillah. Macam nak kata saya tadi. Macam ni kita nak cover benda. Si lama kita pun mati, bertemu je kita sinun pula. Di akhirat. No, di dunia belum selesai. Terpaksa diselesai di akhirat. Selesai di akhirat tu lah yang takut tu. Selesai di dunia kita asyik ditunduk ngapi. Nah, macam ni pun kita jahit dengan orang ni ada. Kita sampai ditunduk ke segala macam. Tapi apabila penyelesaiannya selesai di dunia, penyelesaiannya akan bersambung to be continue di akhirat. Ayah yang kita takut. Kerana penyelesaian di akhirat balasnya neraka. Makanya sebaik-baik setiap benda selesaikan situ. Dosa kita dengan Allah kah? Dosa kita dengan sesama manusia kah? Dosa kita dengan ibu bapa kah? Selesaikan di dunia. Jangan to be continue diselesai di akhirat kelak. Kita asyik terkabir oleh. Biar selesai di mahkamah Allah di dunia tu. Daripada dibuka sidang di mahkamah di akhirat. Nak selesai halnya tu. Dah je kita dalam keadaan telanjang bogel. Di padang mahsyar. Bukan ada baju. Cuba tak gambar. Panasnya lagi. Hausnya lagi. Tengah dibicara lagi. Dengan dosa-dosa. Bukan sikit. Banyak dosa. Bila nak habis? Dahsyat hari padang mahsyar. Kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis. Tentang perhimpunan padang mahsyar. Untuk amalan kita dikira. Untuk menentu kita ke neraka ke syurga. Lama masa. Sampai manusia dalam hadis panjangnya. Ngagak Nabi Adam. Semua manusia ngagak Nabi Adam. Ya Adam. Suruh Tuhan supaya mahkamahnya bersidang lagi si metkabir nunggu lama gila. Adam kata aku si berani. Kerana aku ada mula salah. Aku dulu makan buah yang dilarang Allah, maka aku makan. Maka aku si berani. Aku malu dengan Allah. Agak Nuh. Agak Nabi Nuh. Sama juga macam Nuh. Aku pernah mula salah. Berdoa supaya kaumku turun bencana dan sebagainya. Aku malu dengan Allah. Agak Nabi Idris, agak Nabi Tok, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhir sekali, agak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak Nabi Muhammad ialah bawa Nabi Muhammad terus sujud di hadapan Allah. Ya Allah, segerakan persidangan mahkamah Allah. Untuk ngira orang tu naik ke syurga, naik ke neraka. Dah lama gila Datuk nunggu dah beratus, beribu tahun dah di padang mahsyar. Di akhirat kan saya dah makin umur lagi. Kita siap pandai tua lagi. Allah pun izin Muhammad mulakan.
bersidang mahkamah Allah seorang-seorang ditunggah. Manusia ada berapa bilion. Lama lah masa. Sebelum kita masuk neraka, sebelum masuk surga. Kecuali orang-orang istimewa. Yang disebut dalam hadis ya, 7 golongan manusia yang akan dilindung daripada kepanasan matahari di padang mahsyar, 7 golongan. Namun kita masuk 7 golongan tu okey lah. Ada keistimewaan. Jadi kehidupan kita tu masih panjang. Habis kehidupan kita di dunia tu bukan bererti kita berakhir. Ada episod baru lagi dalam kubur. Soal jawab. Dapat si jawab soalan kubur. Habis kubur, kiamat dunia, ada episod baru lagi. Episod padang mahsyar. Sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka. Episod yang macam-macam kita hadapi. Masih panjang perjalanan kita tu. Yang melelahkan kalau kita banyak dosa. Kecuali kita orang istimewa tadi. Yang termasuk 7 golongan, kita hebatlah. Kita sih akan berkumpul kepanasan sama dengan orang biasa. Tapi nak jadi 7 golongan ya, salah satu daripada 7 ya. Salah satu kita sebut apa? Orang yang taat dari muda. Yang dari mula balik, nyandang dah taat. Sampainya mati. Orang tu salah satu golongan yang akan dilindung di padang mahsyar. Daripada panasnya padang mahsyar. Apa orang yang taat daripada muda? Kebanyakan hari muda kita, pakai enjoy. Si semayang, si puasa, si segala macam. Masa umur kita 14, 16, 17. Kita dah balik masa saya. 18, 19. Taatkah kita masa saya? Taatkah? Ada orang taat. Ada orang nisi. Tapi banyak nak nisi. Makanya dah si termasuk dalam 7 golongannya tadi. Pergi golongan lain lagi. Yang kedua. Orang yang bersedekah, tangan kanan kirinya, si tahu apa yang disedekah oleh tangan kanannya. Artinya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Si diso, dipamer dengan orang. Si diumum dengan orang. Secara senyap-senyap dia yang beri. Ya salah satu. Bersedekah, pakai tangan kanan, tangan kiri ni si tahu. Ya perumpamaan lah. Artinya, orang si tahu dia bersedekah. Orang fikirnya macam si pernah bersedekah. Walhanya banyak bersedekah. Karenanya si gembar-gembur sedekah dengan orang. Ia salah satu orang berpotensi yang bakal dilindung daripada kepanasan padang mahsyar. Gambar kan masa kita bogel. Dalam hadis sebut kita kaki ayam bogel. Padang mahsyar. Ni ada baju. Ni ada keding beli baju. Kapan kita dalam kubur kita? Dah habis rusak. Kita hidup semula. Kapan kita dah hancur lebur. Keluar kita dalam keadaan telanjang. Dia pergi ke golongan ketiga lagi. Golongan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada si kita dalamnya. Golongan ketiga yang bersahabat. Sahabat sama kita. Sahabat dengan sesama lelaki. Bersahabat dengan sesama perempuan. Bersahabat. Macam kita, sahabat kita lagi kecil dulu. Masa tu dia 1, dia 2, dia 3. Kita bersahabat. Sampai kita dah dewasa pun kita masih keep in touch dengan kawan kita. Kita masih terus. Kita dah tua gini tu. Kita cari kawan-kawan kita baik dulu. Oh dapat. Kita berkawan lagi balik. Orang yang berkawan kerana Allah jemaah dalam masa begitu panjang, bersahabat dan berpisah kerana Allah akan dilindung di bawah arasy Allah Ta'ala di kepanasan matahari di padang mahsyar. Artinya persahabatan tu penting dalam Islam. Dengan syaratnya persahabatan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Saya rasa kita semua ada sahabat. Nah, sahabat yang kita dari muda sampai kini tua kita masih hubunginya. Saya dah kenanya kaya ke kenanya apa sih? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persahabatan macam ya akan dibawa ke akhirat sampai kita dilindung daripada panasnya padang mahsyar, dilindung dengan arasy Allah Subhanahu Wa Taala karena persahabatan kita ya tadi. Banyak orang sih bila dah nikah dia peduli dengan kawan lagi. Jangan. Terus keep in touch dengan kawan. Khususnya kawan kerana Allah. Bukan kerana kepentingan apa-apa. Teruskan. Cari. Ni kawanku dulu. Buat baik kenyang. Kadang-kadang bertemu kita. Sini bertemu. Bertemu di Kopi O Corner. Kita minum-minum siapa? Sekali seminggu. Kelak kucingnya. Kawan lama. Jangan terus dilupa. Karena ya ada efeknya. Salah seorang golongan yang 7. Yang akan dilindung daripada kepanasan di padang mahsyar, dilindung di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Tapi nak meraih benda ya, perlu kita benar-benar yakin. Perlu kita tahu, ya guna ilmu yang kita belajar tu hadis Nabi ya tadi untuk kita menjalani kehidupan kita. Macam mana kita nak selamat di padang mahsyar? Macam mana cara? Salah satu tadi ialah 7 golongan. Jadikan kita salah satu daripada 7 golongannya. Mau benda dah lepas, ada nak lain lagi. Orang yang hatinya ya ta'allaquna fil masajid. Orang yang hati sentiasa terikat nak semayang. Kak semayang, nak semayang lagi. Nak semayang, nak semayang lagi. Oh, dah masuk asar kah? Dah masuk isya kah? Jadi saya dah. Bukan, oh masuk asar. Tek, aku tu kat semayang subuh. Zuhur. Kadak ke ya? Bukan macam ni. Orang macam ni asyik kena. Tu orang ya. Qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Kata dalam hadis. Hatinya sentiasa terikat dengan nak semayang. Cerita tu, nunggu isyak nak semayang. Hati kita dah berdebar-debar. Nak salat. Rindu rasa nak semayang. Bukan rasa fed up sih. Rasa rindu. Kat semayang isyak rindu dengan semayang subuh. Ya Allah, nak tidur. Bangunkan aku sebelum subuh, ya Rabbi, supaya aku dapat salat di masjid macam ni. Kat semayang subuh, rindu lagi nak semayang zuhur. Ya Allah, bangunkan aku, kita tengah tidur. Atau kita tengah kerja. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah aku kemudahan untuk dapat semayang zuhur. Dia sentiasa teringat dengan salat. Orang macam dia adalah salah satu orang yang akan dilindung di bawah kepanasan padang mahsyar, dilindung di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5. Okey, ada 5. Allah Akbar. Apakah kita akan termasuk mereka itu semua? Insya-Allah. Maka setakat aja dulu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandawi.